Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan sesi pertama kita dengan bacaan hadis daripada kitab Sahihul Bukhari bermula daripada bab al-iman. Bab al-iman. Umumnya kitab Sahih Bukhari ini dianggap sebagai kitab yang kedua paling sahih selepas pada Al-Quran. Jadi tidak perlu kepada pengenalan yang lebih lanjut. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita mulakan terus dengan bacaan hadis pertama kita. Babul iman. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya bab al-iman dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibina di atas 5 perkara. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam dibina di atas 5. Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa Ramadan. Jadi sebelum kita masuk kepada penerangan tentang hadis ini, kita mulakan dahulu dengan maklumat sebanyak sedikit tentang perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, iaitu nama penuh dia Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia ni antara sahabat yang masuk Islam sebelum dia baligh lagi. Dia berhijrah bersama Rasulullah dan pernah cuba untuk nak mengikuti perang Badar dan perang Uhud, akan tetapi umurnya masih kecil pada ketika itu. Jadi dia tidak diizinkan. Jadi peperangan yang diizinkan untuk diikutinya adalah bermula dari peperangan Khandaq. Dan dia salah seorang daripada 6 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bilangan hadis yang diriwayatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak lebih kurang 1300 hadis. 1630 hadis. Dia sangat menjaga agamanya dan akhirnya dia meninggal di Mekah pada tahun ke-73 Hijrah. Kita teruskan dengan maksud hadis. Rasulullah sebut dibina Islam di atas 5. Maksud 5 di sini maksudnya 5 perkara. Bila tidak ada 5 perkara ini, seorang itu seolah kata boleh tak dianggap sebagai orang Islam ataupun Islam ini tidak sempurna. Yang pertama disebutnya adalah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Bila kata bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah, diletakkan ini sebagai syarat yang pertama sekali untuk nak menyatakan tentang keistimewaan ataupun seseorang itu kenapa dia boleh nak dianggap sebagai seorang Islam. Dia adalah syarat yang utama untuk nak jadi orang Islam. Kalau kita tengok macam kalau kita buat satu binaan, dia ada tiang yang utama. Bila ada tiang yang utama dahulu dah didirikan, baru boleh nak dirikan tiang-tiang yang sekelilingnya. Kalau kita tengok macam khemah contohnya, tak perlu tentang bangunan pun, khemah sahaja. Dia ada tiang yang tengah-tengah tu dulu, yang utama untuk nak menaikkan dia punya bumbung dia, kemudian ada 4 tiang yang sokongan keliling dia untuk nak menguatkan lagi. Jadi di sini diletakkan tiang yang utama itu adalah syahadah. Syahadah iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Bila kita sebut tentang mengucap 2 kalimah syahadah ni, ia bukan sekadar ucapan dengan lisan sahaja. Dia mestilah disertakan dengan keyakinan daripada hati, dengan memahami maksudnya dan kesanggupan untuk nak menunaikan tuntutannya. Bila tiada ataupun kita sebut dengan lidah sahaja, maka ianya belum cukup sempurna. Kerana apa? Sesiapa saja boleh nak sebut, tapi bila tidak disertakan dengan niat yang ikhlas, dengan kefahaman terhadap maksudnya dan juga tuntutannya, maka seolah kata ia hanya sebutan semata-mata dan sia-sia. Tapi bila disertakan dengan makna yang mengaku memang tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, kita faham bahawa kita mengucap dan masuk kepada Islam ni, kita tahu bahawa ada tuntutannya dan ada perkara yang kita perlu laksanakan untuk nak sempurnakan Islam kita. Barulah ia dikira sebagai mengucap 2 kalimah syahadah yang sempurna. Dan ia bukan sahaja lidah saja, tapi mesti ada pengakuan daripada hati kita juga.
Itu yang pertama. Kemudian disebutkan selain pada mengucap kalimah syahadah, dia iqamis salah, iaitu mendirikan solat. Apa yang kita boleh faham dengan mendirikan solat ni, bukan sekadar mendirikan solat, tapi kita nak menyempurnakan ataupun kita nak dirikan solat itu dengan sempurna. Solat yang mana kita sebut yang secara umumnya adalah solat 5 waktu. Solat 5 waktu yang diwajibkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya'. Tapi nak tunaikan itu bukan sekadar kita nak solat saja, tapi bukan sekadar kita nak buat pergerakan dia saja, tapi kena tunaikan dengan sempurna. Kalau tengok dalam ulama fiqh, dia bagi ta'rif ataupun pengenalan tentang solat secara umumnya dari segi bahasa, solat itu doa. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, dia adalah perbuatan dan kata-kata yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi nak sempurnakan solat tu, kita kena sempurnakan dengan segala maknanya, dengan cukup syarat-syaratnya, dengan cukup rukun-rukunnya. Nak masuk solat, kita kena berwuduk, kita kena suci daripada hadas kecil dan besar. Kita nak tunaikan solat tu pun kena cukup dengan rukun-rukunnya. Kalau tak sempurna rukun dia, maka belum sempurna solat dia. Melainkan ada keuzuran dan sebagainya. Itu permasalahan yang lain. Seterusnya disebutkan wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini secara umumnya kita ketahui bahawa ianya adalah wajib, tapi ia tidak diwajibkan kepada mereka yang tidak mempunyai harta yang mencukupi. Jadi bagaimana nak tahu ada harta yang mencukupi? Kita dalam agama Islam diletak satu garis panduan bila sampai seseorang tu hartanya mencapai nisab. Nisab ni dikenali sebagai had minimum yang dikira cukup untuk nak bayar zakat. Jadi orang yang tak sampai had minimum tadi tu tak perlu nak bayar zakat lagi. Kalau dia dah mencapai, maka dia kena keluarkan zakat dia lah. Zakat harta dia. Kemudian al-hajj. Di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sini disebut haji kemudian puasa Ramadan. Ada riwayat lain, ada yang dahulukan puasa Ramadan sebelum haji. Haji juga kalau nak kira syarat dia adalah bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang mampu untuk nak pergi menunaikan haji. Kalau mereka yang tak mampu seumur hidupnya, maka dimaafkan. Tapi umumnya nak sempurnakan Islam seseorang itu, kalau dia ada kemampuan, maka dia kena pergi haji. Dan terakhir disebut sini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun perlu ditunaikan dengan cukup syaratnya, dengan menjaga adab-adabnya, dan juga nak sempurnakan Ramadan, puasa Ramadan itu kena menjaga daripada maksiat dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat lihat dalam rukun Islam, kita sebut sebagai ringkaslah rukun Islam ni, dia terbahagi kepada beberapa jenis amalan. Dia ada amalan yang sepatutnya kita tunaikan dengan lidah kita dan hati kita, seperti mengucap 2 kalimah syahadah. Ada amalan yang berdasarkan badan kita, iaitu seperti salat dan berpuasa. Ada amalan yang harta semata-mata, iaitu zakat. Dan juga ada amalan yang jenis harta dan juga badan kita, iaitu menunaikan haji. Jadi bila cukup sempurna dan kita cukup amalan kita atau kita menjaga 5 perkara ini, maka barulah kita boleh dianggap sebagai orang Islam yang bagus, orang Islam yang sempurna. Kalau kita tak cukup salah satu, maka contohnya kalau kita tak cukup 2 kalimah syahadah, yang tak cukup, yang lain kita nak buat, kita nak solat dan sebagainya, tapi tak ada 2 kalimah syahadah, maka ini belum sempurna iman. Sebab 2 kalimah syahadah itu kita sebut tadi, tiang yang utama, itu adalah syarat yang pertama sekali. Tapi bila tak ada, maka seolah kata iman dia tak sempurna, tak cukup, tak jadi. Katalah kalau seorang itu tak solat, dia mengucap 2 kalimah syahadah, zakat dia bayar dan sebagainya, tapi dia tak solat. Ada setengah pendapat yang menyatakan bahawa kalau orang yang tak solat ni, dia boleh jatuh kepada kufur juga, boleh jadi kafir, walaupun dia tinggalkan dalam keadaan malas, sebab dia seolah kata menolak satu kewajipan. Rasulullah sebut perjanjian ataupun perbezaan kita dengan orang kafir adalah solat. Jadi barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, maka dia telah kafir. Jadi solat itu kita kena jaga lebih sempurna lagi. Maksudnya ia bukan sekadar pergerakan dan cukup syarat untuk nak sempurnakan Islam, tapi kita letakkan juga sebagai salah satu syarat yang utama dan penting yang membezakan antara orang Islam dengan orang kafir. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya, bab umurul iman. Bab umurul iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, wal haya' syu'batun min al-iman." Maksudnya, bab tentang perkara-perkara iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu sebahagian dan 60 cabang, dan malu itu adalah salah satu cabang ataupun pecahan daripada iman.
Kita kenalkan dulu tentang perawi hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama betulnya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Dia masuk Islam ketika perang Khaybar, dan dia telah menyaksikannya perang Khaybar itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia salah seorang yang sangat masyhur di kalangan sahabat, antara paling banyak yang meriwayatkan hadis, dan dia salah seorang daripada Ahlus Suffah. Dia meninggal pada tahun ke 59 Hijrah di Madinah. Kita terus masuk dengan makna hadis. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu sebahagian dan 60 cabang. Bid'un ataupun ada setengah riwayat disebut bud'un dengan dhammah pada ba tu. Dia dianggap sebagai satu kiraan yang tak tentu, tak tetap, tak tentu. Jadi boleh jadi antara 3 hingga 9. Jadi maksudnya bila kata beberapa dengan 60 tu 60 lebih, maka kita boleh terjemahkan dengan boleh jadi 67. Ada setengah yang terjemahkan bid'un sebagai makna 7, jadi 67. Kalau dalam riwayat Muslim dan beberapa ulama hadis lain, dia sebutkan 70 lebih. Kalau dalam riwayat Bukhari yang kita bacakan tadi tu 60 lebih. Kalau tengok dalam beberapa syarah ulama terhadap hadis ni, dia kata yang dimaksudkan di sini bukanlah dikehendaki dengan nombor itu. Dia nombor tu nak tunjuk satu bilangan yang besar sahaja. Dia nak kata 70 lebih ke 60 lebih ke, nak katanya benda tu banyak. Dan secara spesifik ataupun secara khusus untuk setiap satu bilangan atau setiap satu cabang pecahan tu tak disebutkan. Kita boleh kata antara cabang-cabang dia adalah jenis yang amali, jenis perbuatan. Jenis perbuatan tentang keimanan ini adalah antaranya membantu orang dalam kesusahan, kan? Kita beramal soleh, kita beribadat, semua itu jenis perbuatan yang sebahagian daripada iman. Kalau kita kata jenis yang kata-kata, kita kata-kata yang baik, kita mengelak daripada kata-kata yang buruk dan sebagainya, maka itu pun sebahagian daripada iman juga. Cuma dalam hadis ni disebut secara khusus, secara spesifik, dia kata al-haya wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu adalah satu bahagian daripada iman. Bila sebut satu bahagian, kenapa disebut secara khusus al-haya ataupun perasaan malu itu? Kita boleh terjemahkan kata malu ini pecah kepada dua jenis. Kita terangkan dulu malu itu apa. Sifat malu ni adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu ataupun seseorang nak mengelakkan daripada satu benda yang salah, benda yang tak elok di khalayak ramai, sedangkan dia tahu benda tu tak betul. Jadi dia akan timbul dalam hati dia perasaan malu. Walaupun bukan dia yang buat. Kadang-kadang perbuatan tu orang lain yang buat tapi kita rasa malu untuk orang tu. Contohnya, itu asal makna malu. Cuma malu yang dikehendaki dalam hadis ini, kita boleh pecahkan malu tu ada dua jenis. Malu dengan secara fitrah dan malu dengan dalam maksud yang disyariatkan. Dalam maksud yang kita hendaki, yang di sini dalam hadis ni adalah yang dalam syariat. Malu dalam fitrah ni maksudnya malu, perasaan malu yang umum. Kita cerita tak semestinya seseorang tu memahami tentang Islam baru dia boleh nak ada perasaan malu itu. Itu malu dari segi fitrah. Sebab kita tengok orang yang non-Muslim pun ada perasaan malu juga, kan? Dia ada perkataan-perkataan dia yang boleh nak diterjemahkan dengan maksud malu. Kanak-kanak yang kecil pun ada perasaan malu juga walaupun dia tak faham Islam, kan? Walaupun dia, kita kata maksud iman tu sendiri belum difahamkan lagi. Jadi yang kita nak dekat sini adalah yang malu dari sudut syariah ataupun yang disyariatkan. Malu dari sudut syariat ni maksudnya adalah malu dengan Allah Ta'ala. Di mana kalau kita nak buat satu benda sekalipun, ataupun perbuatan maksiat, kita sentiasa merasakan ada Allah Ta'ala maha melihat kita. Sifat muraqabatillah. Bila ada sifat itu, barulah kita tahu kata, oh, saya malu, saya tak nak buat sekian-sekian. Sebab apa? Malu dengan Allah Ta'ala. Sampaikan satu tahap, ada ulama yang memecahkan maksud malu ini kepada tiga perkara pula. Dia kata malu dengan manusia, maksudnya malu yang sejenis fitrah tadi tu. Yang kedua, malu dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah malu dengan diri dia sendiri. Jadi malu dengan diri dia sendiri ni, dia kata kalau dia buat perbuatan dalam keadaan maksiat sekalipun, ataupun dia maksiat dengan Allah Ta'ala, kalau dia tu orang yang bukan beriman, tapi dia tu katalah yang non-Muslim dan sebagainya, dia sendiri pun kadang-kadang patutnya ada rasa malu, ada rasa tak betul dalam diri dia. Jadi sebab tu boleh pecahkan kepada tiga maksud untuk malu itu. Tapi malu yang dikehendaki dalam Islam ataupun dalam hadis ini adalah malu yang disyariatkan, maksudnya malu dengan Allah Ta'ala. Dengan sifat
malu kita dengan Allah Ta'ala itu juga akan membuat kita untuk nak beramal soleh, untuk menolak kita untuk nak kata, oh kalau aku tak solat maka aku malu dengan Allah Ta'ala, maka kerana itulah aku nak solat, contohnya. Jadi sifat malu itu boleh nak melonjak seseorang itu untuk nak beramal soleh dengan lebih lagi, dan pada masa yang sama juga sifat malu itu membuat seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tak elok dan maksiat. Oleh kerana itulah antara hikmah yang kenapa Rasulullah khususkan ataupun sebutkan dalam hadis ini bahawa malu itu adalah sebahagian daripada iman. InsyaAllah kita teruskan dengan hadis yang terakhir kita pada hari ini, iaitu hadis tentang bab al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab seorang Islam itu adalah mereka yang menyelamatkan orang Islam lain dari lidahnya dan tangannya. Hadisnya an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kita ceritakan secara ringkas tentang perawi, iaitu Abdullah bin Amr bin al-As. Sekali lagi, Abdullah bin Amr bin al-As. Dia adalah sahabi dan anak kepada sahabi. Maksudnya ayahnya Amr bin al-As juga adalah seorang sahabi. Dia beza umurnya dengan ayahnya lebih kurang 12 tahun sahaja. Dan apabila diturunkan ayat Quran mana-mana, dia menghafalnya dan juga cuba mengamalkannya. Kalau nak kira, kemudian dia meninggal pada tahun ke-65 Hijrah. Okey. Makna hadis. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain dari lidahnya dan tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larangnya ataupun melarang darinya. Kalau kita cuba nak faham hadis ni, kata kenapa Rasulullah sebut tentang sifat ini, kata ataupun tentang larangan untuk bukan larangan lah, kita kata sifat seorang Islam yang hakiki ataupun seorang Islam yang sempurna, kita kata kat sini. Jadi maksudnya kalau orang tu menyakiti, bukanlah kata dia tu bukan Islam. Cuma nak ceritanya seorang Islam itu tidak sempurna keislamannya sekiranya dia masih menyakiti saudaranya, tak kira dengan lidahnya ataupun dengan tangannya. Dalam konteks hadis ni pula disebut lisani, sebut lidahnya dulu, kemudian sebut tangannya. Kenapa? Sebab nak menyakitkan seseorang itu dengan lidahnya adalah lebih mudah daripada nak menyakitkan dengan tangannya, dan lebih terjerumus ataupun lebih mudah nak membawa kepada kesalahan yang sebegitu. Orang yang berhijrah pula, maksudnya orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang darinya, barulah dikira sebagai ia benar-benar telah berhijrah. Jadi kenapa Rasulullah sebut lidahnya dulu? Sebab dia lebih mudah untuk nak menyakiti ataupun nak membuat kesakitan atau menyebabkan kesakitan kepada orang lain. Zaman sekarang ni kita banyak didedahkan dengan pembulian secara cyber, dan ia secara tidak langsung kadang-kadang kalau tengok dekat negara luar, dekat Malaysia, Allahu a'lam berlaku ataupun tidak, boleh membawa sampai ada pelajar yang membunuh diri. Kerana apa? Kerana dibuli. Dia bukan disakiti dengan tangan, dia bukan dipukul, tapi sekadar orang berkata ataupun mengata tentang dia, yang menyebabkan dia ada tekanan mental yang akhirnya membawa kepada kebinasaan diri dia. Jadi kita kalau nak dikira sebagai seorang Islam yang sempurna, pada dasarnya kita kena jaga daripada lidah kita dahulu. Sebab apa? Sebab lidah kita lagi mudah nak menyakitkan orang. Kalau kita tersalah kata contohnya, walaupun kita tak niatkan, tapi kadang-kadang kata-kata itu menyakitkan hati orang lain, maka itu lebih utama untuk kita nak jaga. Tangan pula menyakiti orang lain dengan memukul dan sebagainya. Tangan jugalah yang mencuri dan menyebabkan kesakitan kepada orang lain. Kenapa Rasulullah tak sebut yang kaki dan bahagian-bahagian badan yang lain? Sebab tangan itu lebih utama dan lebih mudah nak buat. Kalau nak sebut setiap satu anggota badan tu panjanglah. Jadi cukup dengan Rasulullah sebut dalam hadis ni lidahnya dan tangannya. Itu maksudnya kalau kita nak jaga diri kita ataupun kita nak menjadi seorang Islam yang sempurna, maka kita kena menjaga daripada menyakiti orang Islam yang lain, terutamanya daripada lidah kita dan juga tangan kita. Dan bahagian kedua hadis yang sebut wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang darinya. Jadi hijrah itu bukan sekadar pindah dari satu tempat kepada satu tempat,
ataupun berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kita kata, oh aku telah berhijrah. Tidak. Tapi hijrah yang sebenar-benarnya adalah mereka yang telah meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larangkan. Barulah kita dikira sebagai orang yang berhijrah benar-benar, ataupun orang benar-benar dah berubah. Dalam konteks sekarang ni lah, dah benar boleh nak ubah daripada yang buruk kepada yang lebih baik. Jadi saya rasa cukup kadar itu dulu untuk pengenalan kita terhadap beberapa hadis dalam bab al-iman daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.